Jadi tajuk yang diberikan kepada Allah pada malam ni ialah tajuk ma'al hijrah, ialah berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pula tajuk ayawacun ataupun pemuda-pemuda. Kita nak buat lagu mana pemuda kita arah kepada Islam, pemuda kita arah kepada kemajuan. Ayat ni orang panggil tajuk waqa yang diberi pada Allah ialah ma'al hijrah. Lagi pula yawacun. Sekarang nak buat lagu mana arah kepada kemajuan, arah kepada orang panggil berjaya dan maju. Ibu bapa yang dirahmati Allah, malam ni kita duduk malam awal tahun. Setengah panggil malam ni awal tahun. Lepas tu siapa dia ada baca doa awal tahun, alhamdulillah, orang ni setan kata aku saat ni tu lemah dah, dan setan saat ni kata aku saat ni tu dah terluput dah daripada nak tipu daya dia, daripada nak gangguan dia, daripada nak kena dia, kerana dia tu sudah berdoa dengan awal-awal tahun. Maka setan tu lemah dan setan tu putus asa daripada orang yang baca doa tu bertepat. Yang ni doa awal tahun, yakni kita kena baca lepas mengorik saat ni. Lepas mengorik, kalau mereka yang pakai hari ni satu hari tahun, satu hari awal tahun. Mana kata hari ni hari hak mula-mula pada tahun 1444. Jadi kalau siapa dia pakai awal tahun pada hari ni, makna dia pergi baca doa lepas mengorik saat ni, doa awal tahun. Orang panggil amun jadid, yakni tahun yang baru. Maka setan kata aku tu lemah dan aku putus asa daripada nak tipu daya dia, kerana Allah Subhanahu wa taala akan hantar kepada orang yang baca baca doa awal tahun ni, Tuhan akan hantar malaikat jaga dia. Maka setan kata aku lemah dah, aku tak kuasa dah nak tipukan satu hamba ini, hamba yang baca doa awal tahun, kerana Allah Ta'ala mewakilkan dua malaikat yang menjagakan seorang yang bacakan doa awal-awal tahun itu. Siapa dia baca alhamdulillah ibu bapa, siapa dia tak ada baca maka rugilah sangat orang itu ibu bapa. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita ada bercara ma'al hijrah, ataupun dikatakan apa dia? Yawacun, yakni pemuda dan pemudi arah kepada kemajuan. Jadi amat nak ceritanya, jadi hak Nabi sebut kata orang-orang yang duduk di bawah bayangan arah Allah Taala. Lepas tu kita kata malam ni kita nak bercara masalah al-hijrah. Apa makna al-hijrah? Asal al-hijrah tu makna berpindah, makna al-intiqal min makanin ila makanin akhar. Kita ambil situ dulu. Ialah makna katanya berpindah. Hijrah ni makna berpindah. Al-intiqal yakni berpindah min makanin, daripada satu tempat ila makanin akhar, pergi pada tempat yang lain. Kemudian sebab berpindah ni orang panggil terbahagi pada dua makna. Makna pertama orang panggil al-hijrah hissian, satu. Yang kedua al-hijrah maknawiyan. Hijrah ni ada dua. Ia ditafsirkan oleh ulama-ulama. Yang pertama hijrah hissi, yakni kita berpindah pada satu tempat pergi pada tempat yang lain. Macam kita tak orang bukan sama berpindah pergi kepada Teluk Hela, ataupun orang bukan sama berpindah hidup kepada Palah masalah. Ini orang panggil al-hijrah al-hissiyatu. Hak ni orang panggil hijrah sungguh. Makna al-intiqal min makanin ila makanin akhar, yakni berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Mana kita tahu seperti Nabi hijrah daripada kota Makkah ilal Madinatil Munawwarah, pergi kepada kota Madinah. Ini nama al-hijrah al-hissiyah. Hijrah yang bahasa kita boleh lihat, hijrah ni yang bahasa boleh kita tengok, hijrah ni yang bahasa kita boleh nampak. Mana kalau kita dengan Rasulullah, kita dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka kita boleh tengoklah ketika tu Abu Bakar dengan Nabi berhijrah di tengah-tengah pada pasir daripada Mekah pergi kepada Madinah. Sebab apa boleh Nabi SAW berhijrah? Kita miskin hijrah sikit, lepas tu kita nak ambil yawacun sikit. Lepas tu cuba dengan hijrah kita, lepas lagi pada hijrah maknawiyah. Hijrah ni
Makna kata Nabi itu mula-mula duduk di kota Mekah. Duduk di kota Mekah saat itu Nabi dakwah tu dua. Yang pertama dakwah jahran, sirran. Yang kedua dakwah cara sirran. Jadi punca-punca dan sebab-sebab boleh Nabi kita nak berhijrah daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Punca ke mana? Sebab Nabi kita buat dakwah. Nabi kita buat dakwah. Nabi kita serukan orang kafir, yakni seru kepada orang apa? Orang-orang yang kufur kepada Allah, duk sembahkan berhala di hadapan di hadapan Baitullah 365 ekor. Jadi pada awal-awal Islam dulu, dapat Baitullah saat itu berapa weh? Yakni ada 360 ekor. 365 ekor saat itu duk apa? Ialah duk mereka duk semua mereka duk beribadat kepada berhala-berhala yang ada di hadapan Ka'batul Musyarrafah. Lepas tu orang di zaman ni ya sembah berhala seekor sehari. Orang masa jahiliyah daripada kafir Quraisy, daripada ahli Mekah, dia saat itu dia sembahkan tokong dan berhala seekor sehari. Hari ni dia sembah berhala ni, esok dia sembah berhala lain, lusa dia sembah berhala lain, tulak dia sembah berhala lain, minggu depan dia sembah berhala lain. Bermakna kata dalam masa setahun maka cukuplah 365 ekor. Makna seekor sehari. Sebab tu berhala yang duk berlikung di depan Baitullah dan pula berhala yang ada likung Baitullah 365 ekor. Karena apa ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka beribadat dan sembah saat ni kepada berhala seekor sehari. Inilah punca-punca nak boleh hijrah. Apabila Allah Subhanahu wa taala saat ni dia nak bangkitkan akan Nabi, tapi Nabi tak suka dah tika ni. Tak suka lah, yakni tak suka amalan orang jahiliyah. Walaupun Nabi hidup di dalam masa jahiliyah, Nabi hidup masa ni zaman yang dahsyat. Orang jahiliyah ni sangat-sangat teruk. Lebih teruk pada kita sekarang. Tapi kita sekarang pun nak kembali pada jahiliyah. Dah lah ni. Kita sekarang nak kelik masa jahiliyah, kelik semula dah. Jahiliyah dulu minumkan arak dalam perumpala. Orang zaman jahiliyah dulu berzina saat ni biasa-biasa. Orang zaman jahiliyah dulu tawafkan akan Baitullah saat itu dengan kelanya bogel. Kemudian kita sekarang lah ni pun duk jadi dah duk tumbik dalam YouTube ni. Duk tumbik dalam telefon lah ni, pakat nak telanjang ramai dah ni. Cuba kita tengok ibu bapa, saudara-saudari, pemuda-pemudi. Ini masa nak kembali pada jahiliyah dulu. Nak kelik pada zaman jahiliyah semula, pakat duk tubik dalam YouTube, pakat duk tubik dalam telefon, duk pakat duk telanjang ramai dah. Karena zaman dulu zaman 1443 44 tahun dah ni, orang telanjang hebatnya tawaf dak pai Baitullah kena telanjang, jatuh telanjang, telina telanjang. Ini orang pergi kalah kuat tawaf Baitullah yang paling hebatnya. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala nak membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nak mendakwahkan kota Mekah, nak orang pergi kepada Allah, Nabi saat itu dakwah dengan cara sembunyi. Dakwah dengan cara sirran. Dakwatuhu sallallahu alaihi wasallam sirran, cara sembunyi. Dakwah ke rumah, celah-celah batu, celah-celah bukit, di celah-celah gua. Nabi dakwah macam ni 3 tahun berbapa. Karena hadis mari pada awal-awal tanah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ni hadis mari mula-mula awal Islam. Awal-awal Islam hadis mari ana, umirtu, disuruh akan daku dan dititah akan daku, Nabi kata oleh Allah Subhanahu wa taala, an uqatilan nas, bahawa aku berperang akan manusia. So aku perang dengan manusia. Perang selama mana? Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bermakna kata selama mana orang tak mengucap asyhadu an la ilaha illallah,
maka selama tu ku kena perang, selama tu ku kena bunuhkan orang-orang kafir, selama tu telah ku kena pacung tekak orang kafir, selama mereka tak ada mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni orang panggil Nabi kata dititahkan daku pada awal-awal Islam dulu, so dia mengucap dulu. Tak ada hajat semaya lagi. Orang masuk Islam tak ada hajat semaya lagi, so mengucap dulu. So mengucap. Dah. Kenapa? Kerana orang zaman tu dia tak ada Islam lagi. Kemudian apabila Nabi saat itu Tuhan latih dia sebagai jadi Nabi dan Rasul umur 40. Kemudian Nabi dakwah di Mekah 3 tahun dengan secara sembunyi. Lepas pada tu 10 tahun dengan cara jahran, nyata-nyata, terang-terang. Apabila Nabi saat itu dakwahkan orang-orang di zaman itu cara terang-terang 10 tahun, maka lepas daripada tu saat itu orang kafir sangat marah. Dan orang kafir saat itu marah, murih, buat istihza, buat nyanyo kepada Nabi, buat siksa kepada para sahabat, buat istihza, buat Allah, macam-macam kepada para sahabat. Apabila Islam saat itu kau muncul, kau naik, kau timur, kau hebat di dalam kota Mekah, orang pun ramai masuk Islam. Mula-mula daripada orang tua ialah kena pada Abu Bakar. Awwalu man dakhala fil Islam minal kibar. Awal orang masuk Islam daripada orang tua, daripada laki-laki ialah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tu awal-awal orang jatuh daripada orang tua ialah kena pada Abu Bakar. Dan pula wa awwaluman, dan awal-awal mereka daripada orang betina, daripada para yang masuk Islam mula-mula ialah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ialah orang betina, ialah kepada Siti Khadijah. Dan awwaluman dakhala fil Islam minas sigari. Awal-awal orang masuk Islam daripada budak yang kecil yang kanak ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tahu belaka dah ni. Puca ni Nabi kena hijrah ni. Puca ni Nabi kena beralih ni. Puca ni Nabi kena buat nyanyo ni. Puca ni sahabat kena heret di padai pasir ni. Puca ni sahabat kena pindah daripada kota Mekah ni. Puca apa? Puca Nabi dakwahkan Islam. Puca Nabi royak Islam. Puca Nabi kata la ilaha illallah. Sebab itulah orang kafir tak sepen. Orang kafir tak puas hati kepada Muhammad. Yang kata tak boleh lock dah wifat kita. Kita tak boleh lock lah ke Muhammad ni. Yang kata kalau kita lock ke Muhammad, nantilah orang dalam kota Mekah ni akan turut dia habis. Akan ikut dia habis. Akan jadi serupa dengan dia habis. Dia duk bodohkan kita. Dia duk bodohkan akan tok nenek kita. Dia duk kata kita ni bodoh. Dia duk kata kita ni gila, duk sembah benda-benda hak macam kita buat kita semua sendiri. Kita tak boleh lock dah Muhammad. Kita tak boleh lock dah Muhammad. Yang kata kalau kita lock ke Muhammad duk dakwah macam ni, nescaya orang di kota Mekah akan jadi Islam, akan turut Muhammad. Sebab Muhammad kecek panas. Sebab Muhammad kecek panas. Tengok tika Nabi duk dakwah orang mula-mula Abu Bakar, hak daripada laki-laki. Yang tua Abu Bakar. Yang kedua daripada betina Siti Khadijah. Lepas tu Abu Bakar hajak siapa dia masuk Islam lah? Daripada Sayyidina Uthman, daripada Az-Zubair, daripada lain-lain lagi 10 orang sekali dengan dia. Tapi apabila Nabi tu duk dakwah macam ni, orang kafir dia tak puas hati nah. Dia tak puas hati pada Nabi sallallahu alaihi wasallam duk dakwahkan Islam kepada mereka. Maka apabila dia tak puas hati pada Nabi duk dakwah macam ni, dia pisah sorak. Sorak. Pak kafir sorak ni kita royak cara rekah ni. Kalau mau nak royak cara hijrah sungguh ni 3 hari 3 malam tak habis. Sebab kita panjang sangat bicara tentang hijrah. Tapi nak royak kata siapa dia duk mengamuk. Pala mengamuk, pala pengat hodok khenak Nabi. Pala pengat hodok khenak sahabat. Pala pengat hodok kacangkan sahabat minal mustahziin, daripada orang yang berolok-olok dengan Nabi, daripada orang yang berolok dengan sahabat-sahabat ni. Siapa dia pala pengat weh? Abu Jahlin. Abu Jahal. Sebab apa Nabi gelar dia Abu Jahal? Dengan sebab dia tu orang reti Taurat.
orang reti Injil tapi wak tak reti. Supaya kita learning lah, ngaji pandai reti duk pondok tapi tak buat amal dengan yang ngaji. Orang panggil ni bapa jahil. Sebab tu Nabi gelar kepada Abu Jahal Abu Jahlin. Sebab kok mana? Puca kok mana? Boleh panggil Abu Jahal. Tapi puak-puak Quraisy orang Mekah tak panggil Abu Jahal, yang dipanggil Abul Hakam, yakni bapa yang sangat bijak. Jadi dimakrufkan dan dikenalikan di kalangan orang-orang Arab dan orang Quraisy, orang kafir Quraisy, orang Mekah dengan kata Abul Hakam. Dia ni amat-amat bijak sebab dia reti Taurat, reti Injil, dia orang alim. Tapi dengan buku Islam ni dia wak tak buta tuli. Dia wak tak reti bahkan benda Islam sebut dah dalam Taurat, Islam sebut dah dalam Injil, tapi dia wak buta tuli tak reti. Sebab tu Nabi gelar dia Abu Jahlin, bapa jahil. Tuai reti tapi wak tak reti, tuai pandai wak tak pandai. Tuai tahu dah kata Nabi Muhammad ini akan ditimbul pada akhir zaman daripada anak cucu Nabi Ismail alaihi salam, ialah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ibu bapa. Sebab apa Yahudi berdeki? Sebab apa orang Quraisy terdeki? Siapa Nabi kena hijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah? Kenapa? Karena apa Yahudi sana sangat deki. Hak Tuhan kata dalam Quran, ya bani Israel, ya bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tuhan sebut dalam Quran, sebut Yahudi orang yang amat bijak, orang yang jangok, orang yang lebih serba-serbi, orang yang kaya, orang yang lebih. Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan kata nak, ya bani Israel, hei fok-fok bani Israel, hei anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam. Karena anak cucu dan pula anak Yaqub ialah daripada keluarga daripada Nabi Yusuf, yang ada seorang nama Israel. Kama dia fa bani Israel Tuhan sebut dalam Quran, ya bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hei fa bani Israel, uzkuru, Tuhan kata ingatlah oleh kamu nikmati allati, akan nikmatku hei bani Israel. Mu jangan duk lupa, mu ingat tak noh nikmat mu sedap ke mu sesak pada teh noh. Sesak di pada teh kata setengah ulama kalangan Nabi Musa 40 tahun. Dengar molek bani Israel puca apa dia boleh sesak di dalam pada teh? Pucanya diberdoakan oleh waliullah. Dengan cerita ni molek, ibu bapa boleh mik seka dua tak apa dah. Amma boleh buat amal, ma boleh menyampai al-balagh at-tabligh. Ibu bapa boleh buat amal dengan cerita ni. Kama di bani Israel ni hadap deki ke Nabi kita ni. Siapa Nabi kita hendak hijrah pergi pada Madinah. Dagi pula dengan sebab puca daripada Fort Quraisy ni kena pindah pergi pada Madinah. Kenapa? Karena bani Israel kata, ya bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kamu hai bani Israel akan nikmat yang aku bagi kepada engkau. Gapo dia? Daripada engkau lepas daripada padatih. Sesak daripada tih puca kana? Pucanya berdoa oleh Bal'am bin Ba'urah. Dengan cerita ni molek. Apa nak cerita? Bal'am bin Ba'urah. Satu ketika Fok Bani Israel dan daripada orang-orang Israel, dia saat ni dia tahu dah satu hari ada daripada Nabiullah, ada daripada Rasulullah akan masuk dakwah di dalam kampung kita. Nak masuk dakwah di dalam kampung kita, maka dia kata kita berdoa, kita pergi cari kepada siapa dia? Cari waliullah ialah Bal'am bin Ba'urah. Ini punca ni. Punca Nabi Musa boleh sesak daripada teh sekali dengan kaumnya 100,000 lebih, dan pula daripada setiap-tiap kaum tu ada 12 pala yang bawah daripada Nabi Musa alaihissalam, 12 pala. Kama dia Fok ni pergi minta kepada Bal'am. Dia kata, ya Syekh,
Bal'am bin Ba'urah. Kita tengok cerita Bal'am bin Ba'urah. Dia kata, ya Syekh, ya Tuan Guru, minta tolong berdoa sikit. Dia nak mengkamar dia. Bal'am tanya, doa apa ya tak? Mintalah berdoa Musa tu sesat, supaya Musa tak boleh nak masuk dakwah dalam kampung kita. Ada juga orang minta kepada waliullah, minta waliullah berdoa, minta Nabi dan Rasul tak sih masuk dakwah dalam kampung kita. Supaya kita di hari ni, apabila turun nak masuk ngajar, tak boleh ngajar dalam kampung kita. Orang dakwah nak masuk dalam kampung, jangan masuk. Nak buat ke mana tak sih masuk ke dakwah, tak sih masuk turun ngajar. Ini silap kita. Sumpah dengan puak Bani Israel setengah-tengah, dia kata kita pergi jumpa dengan Bal'am bin Ba'urah, berdoa Musa tu sesat daripada teh. Sesat daripada teh. Lepas tu Bal'am kata, tak boleh Musa ni Rasulullah, Musa Nabiullah, tak boleh. Tapi nak tengok di mana orang kita boleh lemah, di mana dia mau masuk mana? Masuk kepada Bal'am bin Ba'urah, nak suruh Bal'am tu berdoa. Bal'am ni apabila dia berdoa dia akak tangi, dia akak tangi tempat dia bertapa tu dah, doa Tuhan terima. Tak ada dia akak lagi Tuhan terima. Kata Tuhan saat ni terima. Bal'am hebat tak hebat, anak murid ngaji dapat belah-belah ribu. Ramai ada pun kita ni lagi. Orang ngaji tak payah dia belah-belah ribu, duk naya tak udara, suku ngaji tak udara. Bal'am bin Ba'urah ni dah hebat tak hebat dia, alim tak alim dia, waliullah. Kamadin kali dia lekat satu masalah, dia lengak naik pada arasy ilahi. Dia lengak naik ke langit, dia nampak benda hak Tuhan dan malaikat tulis di arasy ilahi, tulis di lauhil mahfuz. Ni, noyak tu orang alim tak alim Bal'am bin Ba'urah ni dah. Anak murid depan dia saat ni berbelah-belah ribu duk ngaji ke dia. Lepas tu dia lekat satu masalah, dia lengak naik ke langit. Apabila dia lengak naik ke langit, dia nampaklah masalah dia lekat di lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz, dia nampak masalah dia lekat, dia tertulis di lauhil mahfuz. Ni hebatnya Bal'am bin Ba'urah. Dan ada daripada Israel, dia kata, Bal'am, tolong berdoa, jangan Musa masuk ke kampung kita sebagai dakwah Islam. Kabar dia Bal'am kata, tak boleh nak berdoa lah ni. Tak boleh sebab dia wali, dia tu Rasulullah, dia tu Nabiullah, tak boleh buat lagu ni. Tapi puak ni pergi kecek dengan Bal'am betul-betul. Bal'am tak makan. Kabar dia mau kata gini, kita pergi masuk orang tino ya, kau mama ya pula. Ni tengok ni, orang jatuh lemah sini ni. Cuba fikir orang jatuh, pemimpin semua ni. Dia mau pergi kepada pemimpin betul-betul, pemimpin tak makan duit. Pemimpin tak makan duit wah meja. Pemimpin tak makan kau tu kau ni, orang panggil kecek tak makan. Sebab orang jatuh kerah juga. Tapi dia mau kata kita kecek dengan mama bagi Bal'am bin Ba'urah. Suruh doa Musa tu tersat daripada teh. Kamar dia mau pergi dah. Kecek dengan mama, dia kata, mama, kecek bahasa kita mudah-mudah, mama tolong kecek dengan Bal'am ataupun Tuan Guru Bal'am bin Ba'urah, minta dia tolong berdoa lah Musa saat sesat daripada teh, supaya dia tak boleh nak main dakwah kita di kampung. Masya Allah, kalau buat kita, kalau ada macam gulungan macam ni, tak sewi ulama masuk kampung, tak sewi orang alim masuk kampung, tak sewi jemaah dakwah Islam masuk kampung, rugi sangatlah kita, jauh sangatlah kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bal'am bin Ba'urah, apabila dia masuk pergi ke mama dia, berdoa gini, mama tolong kecek dengan Tuan Guru sikit, minta ia berdoa kepada Musa sesat daripada teh. Ni puca ni. Ni puca Nabi Musa sesat daripada teh. Kata setengah ulama 4 tahun, kata setengah ulama 40 tahun duk sesat daripada teh. Musim-musim klik lepas bekas dia, musim-musim klik bekas dia, musim-musim klik bekas dia. Dah 40 tahun. Kemudian Bal'am pun dia mau kecek dengan bini. Perhati cerita ni mulai buat apa. Lepas tu boleh pergi. Lepas lagi ada doa mau nak selisih tu sikit. Bagi orang bukan samuk ni boleh buat amal. Amal pergi setiap tempat mau doa tetap bagi orang tempat teh. Kemudian dia mau pergi masuk kepada isteri bagi Bal'am bin Ba'urah. Kecek gini-gini kata mama tolong kecek dengan Bal'am. Kalau mama kecek boleh, Bal'am tu terima dengan doa ni. Amo nak berikan mah pada mama nak gapo mau nak bagi. Wistale daripada mah. Orang tino dia sebut kata mah Allah. Tengok kata lelaki tak boleh mah, kamu cung mulut dia.
Hari raya lebih-lebih dia mau pakai mah yang merah, kita tak boleh pakai mah, maka mucung dah. Kadang-kadang ke masa purik muka tu. Orang Tino ngamah tak boleh main. Deh, dengan pakai ye ni kadang-kadang dia pakai kata tengah-tengah tu. Pakai mah tu dengan loket dia nak patah tekak-tekak pada. Deh, nyo pakai tu ada kamu ni. Boh loket dah. Kadang-kadang 2, 3, tak boleh tekak dah besar nah. Besar tu kan. Jerat perut dah. Besarnya pakai dia, loket pula besar. Kadang-kadang tu jadi tel lah. Dia matang anak pergi pita dia belak tekak. Mah berat doa. Dah. Orang Tino ngamah dengan duit dia tak boleh sebab dia belak asal. Minat dilak. Sebab tu orang Tino dia daripada tulang rusuk yang belak. Nabi kata kalau mu tuik dengan derah dia patah. Kalau mu turut dia belak. Tapi mu kena gosok. Mu kena gosok. Mu kena gosok, mu kena uli, mu kena luruk, mu wak derah dia patah sebab dia belak. Kalau melepas gitu dia belak. Sebab tu ibu bapa orang Tino dah sebut kata mah pakai ye duit. Oh, malah kata apa? Pas bini Bal'am dia kata kalau mama nak stale, mau nak wis stale kakak mat. Stale sneka pada kakak mat. Oh dia pun tak ada apa lah. Dah, terima. Terima tak apa, mau nak kecek dengan bemo, nak kecek dengan babo, nak kecek dengan tuan guru. Deh, nak kecek dengan tuan guru sana ni duk le malam. Pas dia kecek mama dengan dia mau main kecek dia tak suka. Orang luar, orang kampung kecek duk luar, mama kecek belah-belah duk tidur. Tak kan? Tok laki ngasuh kecek belah-belah duk kecek siuk lingo, si tak kan? Ya lain dengan kecek duk jauh mata telinga mata dah. Mulut dengan telinga ni, kecek dia kata bapa. Ya tak abang berdoa dah. Amo nak minta sekarang minta abang berdoa. Abang pergi tempat abang duduk betapa di kawasan lebih kurangnya 2, 3, 4 kilo daripada tempat dia duduk di gunung tu tempat Bal'am tu berdoa. Deh tempat Bal'am doa. Abang tolong doa deh. Bah abang tolong doa ke apa? Berdoa minta Nabi Musa tu sesat. Musa tu sesat daripada teh. Abang kata tak leh. Tak leh. Musa ni Rasulullah. Dia orang yang Tuhan latih mari. Kita lagi buat gitu tak leh. Dah. Dia kata gini, kalau tak mau doa kita dua becek. Aduh, siapa nak becek weh? Bini yang disayangi. Orang panggil kita dah buat dekat tidur. Bini ada berapik dengan kita yang kita sayangi. Orang panggil sebab apa orang Tino dengan jatan dia sayang. Apa bila jadi kaki bini ni dia sayang. Sebab Tuhan cabut tulang rusuk rapat dengan hati kita ni. Cuba pergi cek, cuba pergi isteri orang jatan semua. Tulang rusuk tak cukup seputung. Pas Tuhan cabut daripada tu ada di tulang rusuk sebelah atas. Pas sebelah atas dekat sekali dengan hati. Sebab tu orang jadi bini kita sayang dia. Dan apabila dia lupa dengan kita masa tu tak boleh masa gila hati kadang-kadang. Sebab apa? Sebab Tuhan cabut tulang rusuk tu ada, buat tu hawa, tulang rusuk sebelah atas hak dekat sekali dengan hati. Kama dia apabila bini dia riak lagu tu mama ya tu kalau pai tak sip doa mau tak sip dah mau nak becek dah cerai kita dua pape doa dulu lah kira molek dulu tak leh lah doa ke Nabi Rasul. Mama pun ngaju tu seduk sekali lari tidur suku-suku pokok kita lah ni balah ngabai mu suku gatina kena ubah tu ada mai tidur katil suku-suku tu. Kalau ada dalam 5% tahun ni hijrah lalu ada mengadu mari royak ke amor tu 3 tahun dah tak ada duk ngabeh. Umur duk sekali. Orang mari tahan dah ya. Tapi malam becak pak tidur. Setengah 3 bulan pun dah. Setengah 3 tahun pun dah. Ni kita kena hijrah berapa? Kena hijrah kalau ada macam ni dah nak royak pada orang Tino semua. Dan orang jantan pun nak faham juga lelaki ibu dan ayah dan ibu. Kalau dia becek tempat tidur lagu ni orang Tino, kalau suami tak reda, kalau orang Tino suami saat ni tu tak izin, dia pergi tidur cara dia, tok laki tidur cara dia dengan tok laki tak puas hati. Selama mana dia tidur daripada petang Isya sampai subuh, malaikat di langit saat ni duk berdoa kutuk laknat atas para puan ni. Kalau malam ni dalam buat buka samuk ni ibu-ibu dan ayah, adik dan abang ni, saudara dan saudari ni, kalau ada macam ni malam ni kita hijrah selalu maknawiyah kita. Al-hijratul maknawiyah, kalau kita tak baik dengan abang kita maka kita baiklah. Karena dosa besar nah.
dosa besar. Karena duk telefon masuk ke ambo tu setengah tu, orang tino tak tidur ngabel 3 bulan dah. Kada setengah tu 3 tahun dah. Paduk macam Nawi. Ada puamsuk tak? Tak ada puamsuk. Tak ada puamsuk, tak ada ketenangan, tak ada berbahagia di dalam rumah tangga. Tengok Bal'am bila bini dia duk kecek-kecek dengan yang macam ni. Satu hari timur tak apa, dia nak doa dah. Tengok ni. Dia apa? Nah. Satu hari dia sanggup. Ngapa sanggup mulut mama dia tak apa, amo nak pergi berdoa. Tapi tempat dia berdoa daripada rumah dia nak pergi pada tempat berdoa tu 2, 3, 4 kilo. Dia nak kuda. Dia naik kuda. Lepas tu Tuhan tak suka lah Bal'am tu pergi berdoa pada Nabi Musa. Dia waliullah. Apabila dia akad tangan Tuhan terima salah doa dia. Kamar dia tubik pada rumah, dia naikkan kuda, keruk, prok. Allah Ta'ala hatta Jibril mau turun ke bawah mista, membuat apa, menaikkan kuda hatta akan kuda putih. Jadi Allah Ta'ala suruh Jibril turunkan 1 ekor, rupa 1 ekor kuda yang putih, kuda betina. Kuda bagi Bal'am kuda jantan. Apabila jampaklah kuda Bal'am tu kuda jantan, tengok kuda betina, kuda tak segi. Kuda Bal'am tak pergi. Apabila tak pergi, Bal'am sari turun tas kuda dia, lari ke jalan lagi. Ini Tuhan hatta kuda betina ni supaya tak siwi Bal'am pergi berdoa. Nak sekat Bal'am tak siwi doa pada Nabi Musa, tapi dia tak reti juga tu era hawa nafsu dia. Dia turun tas kuda, dia jalan pergi kepada satu gunung hak yang dia duk bertapa. Kamu dia sampai di doa situ, sampai di tapak gunung yang dia berdoa ni, dia angkat tangan. Ya Allah. Ni nak ya tahu orang waliullah ni. Tuhan terima doa. Ya Allah, ya Ilahi, dengan rahmat dan limpah kurnia Engkau, minta mesesatlah Nabi Musa ini di dalam padatih ya Allah. Karena dia nak main dakwah di dalam kampung kami, tempat kami. Ya angkat tangan. Sebab tu orang waliullah, orang saleh, orang ibadah, orang abid, orang yang tak berdosa dengan Allah, gapo yang dia berdoa dengan Allah, Allah Ta'ala selalu direct doa dia, terima doa dia. Pak kita lah ni sebab apa Tuhan tak terima? Cek diri, dosa banyak, silap dengan Allah Ta'ala banyak, makan benda haram banyak, makan riba banyak, tipu orang banyak. Banyak belaka. Malam ni kita kena hijrah. Kita kena berhijrah semacam Nabi hijrah daripada kota Mekah pergi pada Madinah. Kama dia sebab apa doa bagi waliullah daripada Bal'am bin Ba'urah. Sebab apa Tuhan terima? Sebab dia suci hati. Dia tu nazif, dia tu suci, bersih hati dengan Allah. Apabila dia angkat tangan dengan Allah, selalu Tuhan terima doa dia. Ya Allah, dengan limpah kurnia Engkau, dengan rahmat Engkau, minta sesatlah Nabi Musa di dalam padatih. Sesat. Doa Musa sesak lah pada teh. Sesak sungguh. Gigi sepuluh sesak lah bukit. Gigi kelip bekas dia. Musa sesak dengan kaum dia saat itu 40 tahun kata ulama. Lepas daripada tu bawa sesak dalam pada teh tu dah. Fak kaum bagi Nabi Musa saat itu lapar. 100,000 kita ayat cara karat. Puncanya sebab berkat doa bagi Bal'am bin Ba'urah daripada waliullah, sebab doa yang diterima. Lepas tu kita nak Tuhan terima doa kita, kita kena makan benda halal supaya mawayak dah. Makan benda halal, minum benda halal, pakai benda halal, berdoa tempat yang suci, dan pula keadaan kita nak berdoa tu suci pada hadas kecil ada besar. Lepas tu duduk dalam wuduk semua. Lepas tu kita tu kena istighfar dengan Allah Ta'ala. Kabar pagi-pagi kita berdoa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ni kita tahu belaka orang panggil sayyidul istighfar. Nabi kata siapa-siapa dia wa amma sayyidul istighfar, waktu pagi 3 kali. Orang ini kalau dia mati waktu pagi itu, maka orang ini dijamin dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Nabi,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi zambi. Nah, kita baca tu. Nah, baca Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kama di apabila kau Nabi Musa sesat daripada teh, fuak Nabi Musa alaihi salam. Ha, tengok ni. Dah, ya ta Musa kita lapar ni. Lapar tak ada makan ni, sesak 40 tahun duk musim dalam tu, 40 tahun pergi mari klik bekas dia. Kama ni Musa cuba mung saat ni tu berdoa dengan Tuhan mu, minta makan ni daripada langit. Ha, ni doa ni. Mana apabila kau bagi Nabi Musa, berarti sini beberapa saudara-saudari hadirin hadirat. Jadi apabila kau Nabi Musa dia berdoa, dan dia minta kepada Musa, ya Musa, memdoalah dengan Tuhanmu, mintalah dia hantarkan makan ni daripada syurganya. Kama dia Musa berdoa nah. Musa berdoa, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ni doa Nabi Musa ni. Doa Nabi Musa alaihi salam ketika kaumnya sekali dengan Musa sesat dalam pada teh dengan punca sebab diberdoa oleh Bal'am bin Ba'urat. Maka apabila sesat dalam pada teh, kaum dia lapar dan dahaga, minta oleh Musa berdoa dengan Allah Ta'ala, wa turunkan makan ni daripada langit. Musa pun berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Pati doa ni, Allahumma rabbana. Musa pun berdoa. Apabila kaumnya minta pada Musa berdoa dengan Allah Ta'ala, Musa pun berdoa na, Allahumma rabbana, ya Allah, hey Allah, rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina, mintalah engkau turun ya Allah di atas kami ya Allah, ma'idatan minas sama', akan hidangan daripada langit. Ha, ni doa ni. Patut tagih mana ayat kelak atau siapa yang nak wa'amal, dia wa'amal. Kemudian Nabi Musa apabila ia berdoa lagu ni, berdoa tanah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama', akan hidangan daripada langit. Apa hidangan yang turun pada langit? Dengan sebab doa bagi Musa, doa bagi Rasulullah, daripada utusan Allah. Tuhan tak tolak, Tuhan timur selalu doa bagi Rasul dia, doa daripada Nabi dia. Maka Tuhan hantarkan hidang daripada langit, ialah minal manni wassalwa, daripada menisai madu, wassalwa, dan daripada burung sita. Makan ni daripada langit. Yang pertama al-manni. Apa al-manni? Nisai madu putih. Nisai madu kita atas dunia nampak nak merah-merah kuning sikit kan? Tapi nisai madu yang Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kepada Musa dan kaum dia yang duk sesat daripada teh, ialah makan ni daripada syurga, yakni nisai madu daripada syurga, nisai madu putih. Wassalwa, dan pula masalah burung sita. Burung sita. Lepas tu Tuhan royak ke Musa kena. Dia kata, hei Musa, mengoyak pada kaum dah. Jadi hidangi hak kuat turun daripada langit tu, daripada masalah burung sita, daripada nisai madu putih. Royak fuak ni jangan duk susuk, jangan duk tahu makan we habis sekaligus, tak apa kena buat turun semula pula. Tapi fuak Bani Israel yang pesing fuak kerah perut, supaya tengok hadap lada-lada dia kerah perut, dia degil, dia tak dengar. Musa lari kata, jangan taruh weh, Tuhan aku pesan kata makan ni suruh makan weh habis lalu dah, hidangan daripada langit. Tapi fuak ni susu, fuak ni saat ni tak ikut dengan kata Musa, degilnya. Maka lepas pada tu Tuhan setukkan makan dia pada langit, dan pula nisai madu dan burung sita. Lepas tu mana ayat doa ni, bagi siapa? Dan bagi siapa dia nak buat doa ni, nak wih Tuhan murah rezeki,
Doa ni syarat baca malam kita beranak. Ni mawi tak supa belakang ni nak kapung mawi tak supa belakang. Patut orang bukan sama mau nak doa ni. Lepas tu pakak kiwa amal. Kemudian doa ni Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama'. Engkau buat turun ke atas kami akan hidangan daripada langit ya Allah. Sila gapo mari benda tu, sila gapo dia mari dia, sila duit mari duit, sila harta mari harta, sila anak-anak tu harta anak, sila gapo semua serba-serbi serupa dengan syurga. Siapa dia buat amal bagi Nabi Musa, doa Musa AS ni, ia akan dapat hadir, dia dapat hasil dengan apa yang dia cinta. Tapi syarat ia kena baca malam ia beranak tu, baca malam ia beranak malam apa. Lepas dia baca ulang sampai 300 kali. Kalau siapa ia nak wijaya, nak wi murah rezeki, nak wi mudah dalam kehidupan, wa amma malam kita beranak wi sebanyak-banyak wi sampai 300 kali. Hak baru ni ambawi di sawanya jabat tu, ambawi doanya ya mughithu ya mughith, ya mughithu ya mughithu ya mughith. Amawi di sawah. Lepas tu mari orang Terengganu telefon masuk ke ambo. Orang Terengganu Malaysia, dia kata ya baba, ambo nak minta ijazah amalan ni. Amalan mana pak cik? Ya tak amalan ya mughithu ya mughithu ya mughith, ya mughithu ya mughithu ya mughith. Lepas tu selawat iringnya baca 310 kali, selawat iring 7 kali lepas doa ni. Dia kata bapa mau minta ijazah bapa. Kata pak cik nak ijazah tu boleh, tapi nak molek pak cik nak main jumpa dengan hamba, sebab hamba nak terima sesuatu ni terima pada tok guru. Tapi dalam laisu hamba, dalam YouTube hamba mau ijazah secara umum dah. Tapi kalau demo nak berkat lagi, nak tambah berkat lagi, tambah kuat lagi, demo kena main jabat saleh. Orang tua-tua kata kena ada mah 10. Faham dah mah 10? Mah ada belakang, ada mah 8, ada mah 9. Tapi orang tua kata mu nak terimakan amalan, mu kena pakainya mah 10. Apa mah 10? Mu kena musafahah, mu kena berjabat saleh dengan tok guru. Guru mana? Mu tu mah 5, tok guru 5. Mu 5 jari, tok guru 5 jari, mu mari saleh. Itu maksud kata mah 10. Baru nak timbul keberkatan. Ayat minta tak terima tak boleh pakcik dah. Dia kata mau nak mari taklih lagi lek Thailand, dia kata amba uzul lah ni, dia kata tak apa amba saat ni tu kalau segar mau nak mari jumpa insya-Allah. Pada orang sini amba wi amalan ni Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Hey Allah, minta buat turun ke atas kami akan hidangan daripada langit. Dah wa amal Selasa amba doa dah dalam YouTube semua. Belum nak wa amal, baca Fatihah sekali, hadiah ke Rasulullah, hadiah kepada keluarga Nabi, hadiah kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan pula yang kedua, kita nak ubah ni buat apa? Kalau nak wijaya ni, nak hijrah ni, hijrah diri, hijrah masa, hijrah keadaan, hijrah tubuh badan, hijrah tempat, hijrah daripada tak molek kepada molek, tak baik kepada baik, daripada malas wa amal pada rajin wa amal, daripada malas semaya rajin semaya. Nak hijrah. Bukan semata-mata kita dengan malam ni al-hijrah dengan semata dengan dak nak hijrah. Hak deraka tok laki, maka taatlah tok laki. Hak becek tempat tidur, mai kacau tidur semula. Tok laki hak tak ada nafkah pada bini, hijrahlah, mai peduli pada isteri, mai pedulilah kepada bini. Insya-Allah kita dapat berjaya, kita dapat maju dan kita dapat berkat dalam hidup. Sebab apa rumah tangga tak jadi berkat? Sebab tok laki bini duk tak sekali, sebab laki bini tak bercampur sekali, sebab laki bini tak sepaheh, sebab tu rezeki nak turun payah, sebab tak paheh pergi mari. Rezeki nak turun tak boleh. Nak turun tak boleh. Sebab apa? Laki bini dah jadi pecah hati super mau nak misal. Kalau dalam kampung ni, nayuk dengan orang rakyat tak belaga.
Tok Imam dengan makmum tak belaga. Orang kampung dengan Tok Imam tak belaga. Tak sah duk angin lah kampung Bulgar sama nak turun rahmat. Jauh daripada rahmat. Bahkan Allah Ta'ala suruh malaikat turunlah bala sini. Dengan menyakit lah, dengan pecah belah lah, dengan haru biru lah, dengan jadi cincalong lah, dengan serabut lah. Sebab orang kampung tak belaga dengan Tok Imam dan tak belaga dengan Nayuk. Nayuk tak belaga dengan orang kampung. Tak ada kena angin kata kampung ni nak seni. Serupa juga lah rumah tangga kita. Ibu apa? Malam ni kita dengar dah Al-Hijrah. Serupa doa hamba ayat saat ni daripada Musa alaihi salam. Dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Doa ni tergurui pada apa? Lepas tu Guru Seta membaca malam beranak mengwi sebanyak-banyak, sekurang-kurang 300 kali. Di hari ni kita rasa nikmat dunia dah ibu apa? Nikmat dunia dah. Kita duduk, kita nak gapo Tuhan bagi. Kita nak rezeki gapo Tuhan beri. Nak gapo silalah hati Tuhan bagi. Sebab doa amal doa ni, doa Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Hey Allah, minta mu turun hidayah daripada langit. Apa cerita? Mari orang duduk dalam syurga. Wasa nak makan wah tapah naya mari. Berasa nak pakai papik mari. Berasa nak kapal tubeh mari. Berasa nak kepada makan nisai madu mari. Berasa nak makan kata benda hak tu sila di dalam hati, tak ada royak dengan mulut lagi, benda tu datang hadir mari. Supaya juga manusia yang ada di atas muka bumi, dia rapi dengan Allah, dia dekat dengan Allah, dia taat pada Allah. Gapo yang dia cerita tu hantar mari weh. Kerana dia rapi dengan Tuhan Allah, dia rapi dengan Tuhan bumi, dia rapi dengan Tuhan langit, dia rapi dengan Tuhan rezeki. Dia cerita gapo tu hewi benda tu, Tuhan benda tu. Sebab dia rapi dengan Tuhan ni dah, Tuhan dunia, Tuhan Allah, Tuhan bumi, Tuhan apa ni, Tuhan angin, Tuhan air. Maka dia cerita gapo tu benda tu. Wa amat dah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. 300. Nah, malam kita beranak insya-Allah. Lepas tu baca Fatihah, hadiah ke Rasulullah, kepada keluarga Nabi, pada sahabat Nabi. Fatihah yang kedua, hadiah kepada dua ibu bapa kita dan segala tok nenek kita. Fatihah yang ketiga, hadiah kepada segala guru-guru kita. Ibu bapa wak kena ada tua dah. Gana ku wak amal tak jadi sebab mu tak ada tua. Gana ku wak amal jadi panah sebab mu ikut gerak, mu dalam senjata sulit, mu dalam senjata mukmin, mu tak ada ijazah daripada guru. Amalan mu tak berkah. Amalan mu jadi peling, amalan mu jadi panah. Ibu bapa, orang wak amal yang tak ada guru, dia jadi panah. Wa amalan tak terima ijazah, dia jadi peling. Gadang-gadang dia jadi ising, kecek sore, senyum sore. Duk sore senyum, mu senyum apa? Senyum. Lepas tu hak baru ni, hak pergi hamba tu, orang tua yang kata duk terima zikir di mana tau. Lepas tu duk senyum sore. Lepas tu hamba tanya dia, Ben ni terima amalan daripada mana Ben? Dia kata hamba ni tak terima kepada tok guru tanding jalan. Hamba terima direct daripada Tuhan selalu dah. Allah kasar dia. Terima daripada Tuhan selalu dah. Ni amo nak share dah khabar banyak orang dok gitu dok jadi peling le amalan. Budak-budak muda-muda nak jadi hebat, nak jadi kebal, siapa Tuhan tak khabar, Tuhan tu jadi pening, Tuhan jadi peling, kecek sore, lepas tu hilang akal pun ramai. Sebab apa? Hak tino kadang-kadang dok rasa kata dia tu ada ilmu ladun ni, hak mari minggu lepas dia kata kita ni orang dok berubuk ilmu ladun ni ambo. Gapo ilmu ladun ni dia? Ni masalah ni ibu-ibu apa ni. Nah, kita harapnya kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, pemuda dan pemudi, nak buat amanah amanah besarnya, jangan duk gaduh sangat. Lepas tu nak buat amanah tu kena ada tua, buat amanah tu kena ada terima daripada guru-guru ijazahnya. Lepas tu nak moleknya kita nak buat amanah tu, guru amanah besarnya selawat tu kurang-kurang buat tapak tu cukup 70,000 dulu. Pilih apa? Ni nak royak cara buat amanah. Ni kita hijrah ni, nak hijrah ni daripada malah buat amal, nak rajin buat amal.
daripada malas semaya nak rajin semaya. Ni orang panggil al-hijratul ma'nawiyatu, hijrah yang bahasa makna. Adapun hijrah yang bahasa hissiyah, seperti Nabi hijrah daripada kota Mekah pergi pada Madinah dengan sebab serabut oleh kota Mekah, dengan sebab istihza, diwak nyanyi oleh kafir Quraisy, wasna kafir Quraisy, buat hina oleh kafir Quraisy, terpaksa Nabi nak duduk talih. Allah Ta'ala titah Nabi suruh hijrah, berpindah daripada satu tempat pergi pada satu tempat yang lain. Lepas tu kita kena hijrah. Kita tahun lepas baru ni nak sunat kapit waktu, tak ada dia mana. Tahu di lah mana aku nak widai kapit waktu. Tahun lepas baru ni tak ada mana nak baca Quran. Tahun ni aku nak widai juga kurang-kurang sepipi ataupun 2 pipi. Tahun lepas kita tak ada juga selawat tah Nabi. Tahun ni nak widai juga selawat tah Nabi. Dah, kamu dia mau nak pesan orang nak beramal, tak ada kira daripada yang muda, tak ada kira daripada yang tua, tak kira daripada yang gapo orang panggil, yang mengaji, yang tak mengaji, yang muda, yang tua. Dah, kurang-kurang kita nak beramal, kita kena cukup selawat wak tapak sebagainya jadi tapak amalan hak lain 70,000. Selawat apa makna ni? Hak turun besar, yakni selawat tibbil qulub, selawat penawar. Dengan ni mula ayah bukit mau besar, ayah bukit mau duk jumpa, nah mau duk royak semua dah. Turun hamba ni hak duk tapa di bukit tu kalau kahwin seorang. Turun hamba hak duk di mana di kampung tu di Bayu tu. Di Bayu tu daripada orang-orang pesini kat ni. Mula tak payah su kita faham macam. Turun hamba baik ni banyak orang ni. Pesi duk tapa le bukit. Lepas tu tak payah bukit kita ni, kita nak cerita sikit. Nah, dengan amalan-amalan ni. Satu hari saya hamba pergi Malaysia. Saya hamba pergi Malaysia saat itu naik daripada Gunung Jerat. Naik Gunung Jerat, atas tu ada cuk kuning, ada cuk hijau, ada cuk putih, ada cuk merah. Duk tapa di atas Gunung Conang, Gunung Jerat, di kawasan Perak dan Kedah sana. Lepas tu saya mau naik atas tu, dia naik tak ada, dia budak muda, ya budak muda pun gerurung kita mau lah, tapi dia bukan orang siapa amalan sangat. Lepas tu dia naik di atas gunung tu, kamar dia buat atas gunung tanya dia, weh, abang mari mana ni? Dia kata mau mari petani. Maka tu guru abang tu siapa dia? Dia kata tu guru hamba ni nama sikit-sikit Haji Hassan bin Ahmad. Fok-fok hak duk tapa atas bukit di Gunung Jerat. Gunung Jerat di Perak sana. Di kawasan Perak, kawasan Kedah tu. Dia kata guru abang ni bukan biasa tuan tubuh hitam, lagi pula martabat ia bukan biasa. Lepas tu tak iya ni. Dia biasa royak kepada fok hamba. Dia katakan nak munawwa amal tu boleh, tapi muwa amal kena ijazah. Muwa amal saat ni kena terima. Lepas tu mu kena baca selawat tibbil qulub. Mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha. Khaya tak serupa sini dengan orang lain. Kita tengok riwayat tarik yang lain. Kita tengok riwayat ibu apa ni nak kecek tarik selawat ni sikit. Selawat tibbil qulub ataupun selawat penawar ni. Selawat penawar ada sebut lagi kitab-kitab macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Hak lain sekadarnya, tapi hak tarik daripada kita terima daripada ayah ataupun daripada Haji Saib bin Ahmad, ya tambah lagi wa qutil arwahi wa ghizaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat ni orang panggil selawat penawar. Bagi fok-fok yang panah le amalan, dia boleh baca selawat ni siuk di air. Dah bagi anak-anak kita wa amma, patu wa amma wasa wak di telinga, wasa wak nak urih-urih mata. Sebab wa amma tak kena cara. Kita baca keluhu susah. Panah weh tubuh, panah weh nak urih-urih. Bacalah selawat tibbil qulub
di ainyo kau masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Supaya juga tarik selawat Fatih. Selawat Fatih. Selawat Fatih boleh kita duk temu lagi kitab je tulis dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Selawat ni Nabi kata, siapa-siapa baca di dalam umur hidup ia sekali, orang ini akan diampunkan oleh Allah, dan orang ini akan ampun dosa oleh Allah, dan dia akan masuk syurga Allah Ta'ala. Tapi selawat ni kalau setengah daripada kita baca an-nasiril haqqi bil haqq ada alif lam. Tapi daripada Tariq Muhammad bin Alawi, ia tak baca an-nasiril haqqi bil haqq, ia baca dengan tak ada alif lam, nasiril haqqi bil haqq. Hari kita kena faham kat ibu bapa ni cara nak beramal. Lepas tu kita kena ubah, pakat-pakat ubah. Dah, pakat-pakat ubah kita dah tahun baru dah ni. Kita kena pakat-pakat berubah amalan-amalan kita. Daripada kita malas sunat, kita wirajin sunat pada ni tahun ni, kita hijrah. Kita berhijrah dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat, supaya kita berjaya di dalam hidup kita. Daripada kita malas sunat, kita rajin sunat. Dari dulu kita malas baca Quran, kita rajin baca Quran. Daripada kita semalah jemaah, kita rajin jemaah. Dulu daripada kita malah nak masalah zikir, kita berzikir. Lepas tu kita ubahkan diri-diri kita semua. Kemudian tahun ni kita royaknya, kita nak royak cara ubah kita. Lepas tu mau nak royak satu cerita orang Tino para puai. Lepas tu kita dengar cerita ni kita dah, kita dengar mula cerita ada satu cerita hukiya anna rajulan, dicerita diroyak anna rajulan, akan seorang laki-laki ni. Kita pakat berubah, kita pakat hijrah pergi pada sini. Kalau isteri tu kalau tak patuh kepada tok lelaki, maka kita harap dengan cerita ini kita kembalilah, kita rapik dengan tok lelaki, kasih sayang. Bagi tok lelaki hak yang tidak winafkah pada isteri, yang tidak bercara kepada anak bini, kita harap kembali dan berhijrahlah kita kembali. Kalau ada di dalam ini imam tidak adil, maka kita kembali pada adil. Dan rakyat itu tak dengarkan pemimpin, maka kita berhijrah dan berpindah. Hikayat dan dihikayatkan, hukiyah dihikayat, dicerita anna rajulan, bahasa seorang laki-laki fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja, keluar ia seorang laki-laki ni, ia keluar tubik pada rumah dia, ghazian, hal keadaan dia tu nak tubik perang. Jadi di zaman dulu ada seorang laki-laki, dia tubik perang. Kemudian dia tu tubik perang dengan sebab dia saat itu terima titah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tu dia nak tubik perang saat itu. Nah, maka dia pesan rana weh. Dia pesan ke bini dia. Faqala limraatihi, maka berkatalah ia laki-laki hak tubik perang. Ia katanya limraatihi, bagi isterinya, bagi orang betina dia. Maka seorang laki-laki yang dia zaman Rasulullah, dia timur titah daripada Rasulullah, dia nak tubik perang di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, kerana nak meninggi agama Allah, kerana nak meninggi kelima Allah, dia tubik perang. Tapi ia ada pesan kepada retina dia, ia ada pesan pada isteri dia, ibu bapa, saudara-saudari, muslimi muslimat semua, dengar jiwa jomel, dengar baik-baik. Kalau isteri ada tak baik dengan suami pada malam ni, kita pakat-pakatlah al-hijrah,
gi kepada baik. Kalau hak baik dah, gi pada terlebih baik. Hak comel dah, pindah gi terlebih comel lagi. Terlebih baik lagi, terlebih molek. Kalau ada Jumaat, tambah lagi sunat. Hak ada Jumaat sunat dah, baca Quran pula. Kalau ada baca Quran, tambah zikir pula. Tambah zikir, tambah amalan. Berpindah kita, berhijrah kita ilal khair, kepada baik dan kepada ahsan, kepada benda terlebih baik. Kamane seorang laki-laki pada zaman Rasulullah tumbik perang. Dia royak pada retina dia. Dia pesan pada retina dia nak. Dia kata la takhruji. Jangan angka tumbik daripada rumah hai isteriku. Ha ni tok laki pesan weh. Ha kita lah ni tak ada tok laki pesan tumbik sendiri dah. Kadang-kadang tak ada minta izin tok laki, minta izin ke Cuming ya kita ni. Cuming kata pai. Itulah kita jangan pai, tak cara cuma kata boleh kita. Ha ni kena beringat retino. Hei retino nak masuk syurga tak payah 3 tok laki klik kita Allah ai tu masuk syurga dah. Klik tanggi ya. Bemak ya klik masuk rumah. Assalamualaikum. Pucuk bemak ya. Sapu bemak ya. Nak wituk laki bemak ya ataupun diksah wi pada bemak ya. Minum air bemak ya pun minum air segau klik ceramah malam ni. Oh, tu boleh masuk syurga dah. Pintu syurga buka dah. Bukan payah masalah isteri nak masuk syurga. Patut lelaki nak masuk syurga pun tak ada payah. Wak we kena dengan Allah Ta'ala no. Tagih klik ke deh. Atuk lagi klik Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah ai tu be. Nak ai ke be? Sapu habis. Aku cu habis. Deh. We jadi orang panggil. We jadi romantik sikit. Nikah kau muda dulu kasih lah kata apa buat tua ni mungku kau tidur paling belakang ni. Tak mau kecek je mari dah. Kau muda-muda kadiyah. Lah ni kan mau cik. Lama-lama tu pek cik. Dulu kan bemak duk mana bemak ni lama klik ke bemak lama ke? Tok mak, cemak, cuma mama cik aja. Ni kena jaga. Kita kena ubah, kena hijrah saat itu dia kata la takhruji min hazal bait. Mu jangan keluar hai isteriku daripada ini rumah. Lagi mana ku tak klik perang, mu jangan klik, mu jangan tubik daripada rumah selama mana ku tak klik perang. Ni tok laki besar. Hatta urji'a ilaiki. Hingga aku terpulang daripada mana? Daripada berperang. Fama rada abuha. Tengok siapa setara ni weh. Kena taat tok laki hai bini-bini semua. Isteri semua. Kena taat pada tok laki, hak tok laki besar tak besar. Dia kata hingga aku kembali kepada perang, mu boleh keliklah kepada rumah engkau dan rumah orang tua engkau. Tapi lama mana aku tak balik, aku tak kelik, jangan engkau saat itu baik daripada rumah hatta gawa. Hingga kata mu jangan kelik, mu jangan keluar pada rumah selama mana aku tak kelik, selama mana aku tak kembali. Lepas dah tu fama rada abuha, maka mat sakit pok bagi retina ni. Deh tok laki berserta mu jangan tubiklah rumah selama mana aku tak kelik perang dengan Rasulullah. Mu jangan kelik, mu jangan tubik daripada rumah. Tiba-tiba Tuhan nak uji, gi sakit ayah bagi para puan. Ayah bagi para puan tu sakit, fama rada abuha, maka sakitlah oleh bapaknya. Kemudiannya fa arsala, maka mengutuh ia para puan ni, isteri bagi satu sahabi ataupun isteri bagi satu lelaki, ia utuh rasulan, akan satu utus saya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gi kepada Rasulullah, royak kepada Rasulullah. Dia kata dah hantar satu utus saya, dia kata dah royak pada satu utus saya, hantar orang panggil wakil dia lah, gi kepada Rasulullah. Royak kata, Rasulullah, tok laki besar, selama mana kalau tok laki tak klik perang, maka tok laki tak jangan keluar daripada rumah. Walau lagu-lagu mana jangan keluar. Pas ni pok dia dah sakit, ayah dia dah sakit. Kemudian isteri dia saat ni pergi royak, hantar wakil dia pergi jumpa Rasulullah. Royak Rasulullah, ayah dia sudah sakit. Royak Rasulullah supaya tastazinu, supaya dia nak minta izin. Minta izin ke apa? Fin nuzuli ila abiha, nak pergi ziarah ibu bapa dia. Dah pergi royak ke Rasulullah supaya nak minta izinnya nak pergi ziarah pak dia yang sakit. Pak Rasulullah kata ngana weh, walam takhruj
Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ana ati'i zaujaki. Tengok Nabi weh. Harap tino ibu-ibu, para puai semua hak ada tok laki dengan cerita ni molek. Tahun ni kita hijrah. Daripada dulu kita makna, kita saat ni tak dengar kata tok laki. Kita saat ni tu makna dengan tok laki. Jawab mulut tok laki. Ini salah satu di payah rezeki ni. Orang tino mana mulut banyak jawab tok laki. Orang tino mana banyak dia saat nikah ibu yang banyak jawab muka apa? Suami dia. Maka rezeki dalam rumah tangga dia payah. Tok laki yang cari rezeki payah. Kemudian orang tino ni, perempuan ni pergi jumpa Rasulullah. Pergi jumpa Rasulullah supaya nak minta izin tok laki pergi perang kerana ayah dia sakit. Rasulullah kata nak ati'i zaujaki. Ta'atlah ulimu he para puai, zaujaki akan istrakawah, akan suami engkau. Wa kadza marratan ba'da marratin, lepas pada tu selepas kali-kali dia minta izin Rasulullah tak janji. Muta'atlah dengan apa tok laki muhsin. Lepas dah tu fa ata'at zaujaha, maka ta'atlah ia para puai ini akan tok laki yang pesan. Dia taat juga. Sebab tu mau nak kecek selaginya masalah getina mati suami. Ada kita tubik masalah ni sikit. Masalah iddah ni. Masalah iddah ni dok jadi ke masalah getina di zaman learning. Perempuan di zaman sekarang dengan iddah ni pun ia cari ia berdekah mudah-mudah. Ini hari ibu apa ni? Iddah mati, iddah wafat 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dah 4 bulan 10 hari, makna kata 130 hari semua. Kalau kira hari-hari 130 hari. 4 bulan 10 hari. Orang tino hak mati tok laki jaga baik-baik. Kalau ia tubik dengan orang panggil tak ada kerja besar, maka malaikat di langit duk kutuk dia. Malaikat duk minta marka atas dia. Malaikat duk minta kutuk atas dia. Malaikat marah ke dia. Malaikat lanat atas dia kalau dia tubik daripada umur dengan tak ada orang panggil ke uzur. Tapi mana ayat sini sikit. Ya banyak orang tina iddah mati ni, iddah wafat ni duk belecu. Pakai jangan. Pakai baus dah haram belaka ni. Supaya kita kalau tok laki mati, kita kerja oboto. Ataupun tok laki mati kita jadi kru, ataupun tok laki mati kita kerja borisat. Ini kalau kita tak pergi dia mau cabut kita jadi kru. Kalau kita tak pergi dia mau cabut kita kerja borisat. Lepas tu anak-anak kita nak makan apa? Jawab syaratnya boleh dia pergi sekadar untuk kerja dia. Tapi dia nak pakai cuk jangok, dia nak pakai belecu, dia nak pakai bedak nampak jangok, nak pakai air bau yang kuat, tak boleh. Lepas tu sudah kerja kadang nak beli urusan untuk anak makan, ini diizin dan diperharukan oleh syarak. Supaya retina dia tak terbit, dia taat tok laki dia. Tak terbit. Walam takhruj minal bait. Lepas tu famata abuha, maka mati oleh bapak dia. Lepas pada ia saat itu dah minta izin ke Nabi, minta izin ke Rasulullah, nak klik ziarahkan ayah yang sakit, maka Rasulullah ati'i zaujaki, engkau taatlah akan suami engkau. Maka ia pun tak tubik turut dengan apa yang tok laki dia saat ni pesan. Pak Rasulullah berkata ati'i zaujaki. Lepas tu ada lepas pada dia taat suami dia, taat dengan kata suami dia, maka matilah oleh ayah dia. Walam tarahu, padahal tidak nampak, tidak melihati para puan, dia akan abaha. Tak ada tengok bapak dia. Makna kata mati ayah dia tak ada tengok. Sebabnya dia taatnya kepada titahan dan pula dia taatnya kepada suruhan daripada tok laki dan suaminya. Ibu bapa yang dirahmati, tengok taat besar ke zaman dulu. Lepas tu lagu mana terhewak dia, fasabarat ala dhalika hatta raja'a zawjuha ilaiha fa auhallahu ta'ala ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
annallaha qad ghafara laha bitta'ati zawjaha. Kama dia lepas daripada dia saat ni taat pada tok laki dia, siapa ayah dia tu mati, dia tak tumpik daripada umur hatta marada abuha, hingga sakitlah oleh ayah dia, maka dia tak kelik juga tengok ayah dia. Siapa matilah oleh ayah dia, siapa dia tak ada tengoknya pada ayah dia. Lepas daripada tu Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku sudah ampun dah bagi perempuan ini dosa-dosa yang dia buat semua, aku ampun. Sebab apa aku ampun? Tuhan kata sebab dia taat tok lelaki dia, sebab dia taat pada suaminya, sebab dia ikut dengan cara suaminya, dia tak lakah. Dengan sebab inilah aku ampunkan dosa dia. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau nak Allah Ta'ala ampun dosa, kita taubat sebelum daripada batal lekung nak sampai nyawa. Di dalam kitab katanya dosa kita ada halus, ada besar. Tahun ni hijrah baru 1444. Kemudian semua kita yang duduk di padang, yang duduk di rumah sekolah, yang duduk di kedai makan, yang duduk di bawah khemah, semua ni ada dosa. Kemudian syarak dan ulama-ulama wari kata dosa kita ni ada kecil, ada besar. Kemudian dosa-dosa kita nak minta Tuhan ampun. Dosa kita nak minta Tuhan ampun. Walaupun dosa kita banyak, kita nak minta Tuhan ampun. Kemudian apabila kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, maka pasti kita kena tawajuh dan kita saat ni tu dah. Ketika kita asmayah, misalnya kita asmayah saat ni tu dah, kita saat ni berwuduk dengan dengan sempurnanya dan dengan sempurna dengan kenanya. Nah, tengok ni cara mudah-mudah. Jadi Nabi SAW katanya, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Sahih Tirmizi. Dengan hadis ni mulai berapa? Memang kita dosa dah berlaku. Kita masuk tahun baru, umur kita bertambah dah setahun ni. Lepas tu umur kita bertambah ni, kita nak wikah huduh ke, nak wikah molek, nak wikah berjaya ke, nak wikah jatuh, nak wikah naik darjat ke, nak wikah jatuh darjat, nak wikah menekat oleh amalan, oleh kerja hidupan kita wikah berjaya ke, ataupun wikah muda. Supaya dengan pemuda macam tu juga. Kalau kita nak wikah maju, kita kena ubah cara kita, kena hijrah cara ibadat kita, cara perniagaan kita. Kita menega dulu tipu orang, lah ni kita hijrah kepada nega cara sunnah, cara Nabi. Tak tipu orang, tak kata ke orang, tak kena harga orang. Ini perniagaan cara Nabi SAW. Maka hadis daripada siapa dia? An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wahdahu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Setengah hadis, futihat lahu abwabu, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Kita ambil asma'i buat apa? Ini hamba dak wayak semua dah dalam klik-klik yang lain, dalam YouTube yang lain. Ambil asma'i. Ini dah cara ambil asma'i ni pun kena cara. Bukan mix semata-mata rata ibu apa nah. Sebab tu orang ngaji, orang tak ngaji tak suka. Orang ngaji ada buat amal yang muda lagi, yang duk pondok lagi. Bawa mai tu bik tua jadi tu guru jadi gapo, muka yo kau cerah. Muka yo supaya bulan, muka yo supaya dengan bintang, muka yo supaya matahari. Sebab dia demi asmaya yang budak-budak yang kecil pasal pondok lagi.
Lepas tu ya kau ngaji ya kau tahu, bukan ya kau ngaji ya kau jahil. Kemudian kita ni, orang-orang tua ni, ibu-ibu dan ayah-ayah, pemuda dan pemudi, hadirin hadirat, kita di hari ni kena pakat fikir. Kalau kita nak muka kita cerah di padang mahsyar, muka kita nak cerah seperti bulan pernah purnama, di hari ni kita kena ambil simpan asmaya dah. Kena ambil asmaya semua. Lepas jatuh ambil, lepas jatuh ambil, lepas jatuh ambil, baca Quran, semaya sunat wudu. Insya-Allah muka kita atas dunia pencerah, akhirat isak seperti bulan pernah purnama. Kemudian Nabi kata dalam hadis daripada Umar Ibn Khattab, katanya, man tawadda'a, siapa yang mengambil wudu. Ambil wudu hak sunat ni tak? Sunat ni kena menyelati gini weh. Baca doanya belum pada tu, Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari. Hey Allah, belum nak ambil asmaya berdoa dah. Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Hey Allah, ampunlah dosaku. Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi rizki. Hey Allah, mintalah mu berkat le rezeki. Hey, belum Nabi asmaya berdoa dah Nabi hajar. Minta Tuhan ampun dosa kita, minta Tuhan murah rezeki kita. Wa barikli fi rizki. Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi rizki. Minta Tuhan peluah rezeki, lepas tu minta berkat le rumah tangga kita. Ni baca basuh molek tangan ni. Lepas tu berkomo wi molek, isap air ke hidung, basuh muka. Nah, basuh muka wi rata molek, tenyih tek celah-celah ni hak sunat ni. Ni hak sunat ni. Bukan wajib sunat, kena wi rata sikit di celah-celah. Mana? Di batas hidung kita, di antara dua seluput mata ni kena wi rata. Ini sunat. Benar sunat kita buat boleh pahala, tapi kita tinggal tak ada sesa ke apa. Al-mandu ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Apa benda sunat kita buat dapat pahala, tapi kita tinggal tak ada kena seksa. Tapi benda wajib, al-wajibu ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Benda yang wajib kita buat boleh pahala, supaya kita sembahyang isya ni. Usalli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillah, boleh pahala tak? Lahu ajrun wa lahu thawabun, bagi dia ada pahala, bagi dia ada balasan. Tapi wa yu'aqabu ala tarki, kalau dia tinggal tak semaya, nantilah mu akan terima siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa? Mi asmaya wi molek. Pas Nabi kata orang ni dia ambil wudu, fa ahsanal wudu. Lepas pada tu dia saat ni tu deh mempercombekan wuduk dia. Ambil wi kena, basuh muka wi kena, basuh tangan wi sapa siku, sapu kepala wi kena, basuh air ke apa, telinga pun wi kena, basuh kaki kena. Dia mempercombekan wuduk dia. Thumma qal, pas dia ambil wuduk siap, dia berdoa hadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Setengah riwayat lagi, waj'alni min ibadikas salihin. Lepas pada mi asmaya, kita hadap kiblat, kita nak asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku menyaksi dan aku mengaku tidak jenis Tuhan yang lain melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku menyaksi dan aku mengaku Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya pesuruh Allah. Lepas tu doa, Allahumma ja'alni, hei Allah minta mu jadilah aku minat tawabin, daripada orang-orang yang bertaubat pada engkau ya Allah. Waj'alni, dan engkau jadi ya Allah akan aku minal mutatahhirin, daripada orang yang suci daripada dosa. Waj'alni min ibadikas salihin, dan engkau jadi akan aku Allah daripada hamba-hamba engkau ya Allah as-salihin, yang saleh mereka itu. Pak Nabi jawab katanya, futihat lahu, nasjaya dibukakan bagi man tawadda'a ini samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu syurga Tuhan akan buka bagi dia.
Lapai pintu syurga terbuka ni, yadkhulu, masuk ia man tawadda'a min ayyiha, daripada yang mana pintu yang dia sya'a, yang dia kena. Dia nak masuk pintu mana tahu, tapi syarat dia kena ambil wuduk, dia kena. Siapa dia nak masuk dalam syurga Tuhan hak lapai putih ni, dengan kandak dia nak pilih hak mana Tuhan dia pilih, tapi syarat dia ambil asmaya, belum pada nak semaya, dia ambil jadi kena, ambil jadi comel, basuh tangan menyelak timolek. Patut orang ambil asmaya kena muka dia kau jangan ibu apa dah. Muka dia tak nak jaga. Jamin ni. Dah jamin ambo. Dia mau tanya pakai krim apa, tak ada royak krim. Krim ambo asmaya. Ambil asmaya yang muda sampai sekali. Lepas tu kita wani jamin, wani wanita lah. Apa? Orang panggil orang ambil asmaya semua, muka dia lama tua. Muka dia tak berubah. Tapi syarat ambil asmaya kena dengan cara hak dirakyatkan oleh Nabi SAW. Tapi orang pakai kering beringat, orang panggil derah tua. Muka dia derah kecut, muka dia derah nak jadi jaga, muka dia derah nak jadi jaga lagi pula jadi jawab-jawab. Tapi orang buat amal ambil asmaya berbudak sikit-sikit ya, lepas asmaya, insya-Allah muka ni tahan lama, kita tengok lama tua. Jumpa. Hijrah. Jikanya pakai kering lah, tengok kadang-kadang tu tak sampai air kepada ni, pada isi ni. Ingat mulai buat apa, adik-adik kita yang muda-muda tu duk pakai kering dalam doa tebal-tebal doa tu. Kering kita campur dengan gapo tu. Kalau kering kita tak campur dengan benda najis, alhamdulillah asmaya kita batal, asmaya kita sapa kepada isi. Tapi kalau kering kita ada campur dengan benda-benda najis, adakah asmaya kita sah? Kena faham molek ni. Sebab apa? Orang sekarang buat amal tapi tidak diterima oleh Allah. Sebab apa orang sekarang doa dengan Allah tapi Tuhan tak terima? Sebab amalan duk lekat di muka dia, kawasan tubuh dia dengan benda tak diizin dan tak maafkan oleh syariat. Makan kita campur dengan haram, hidup kita campur dengan haram, pakaian kita campur dengan haram, pakaian kita campur dengan haram. Benda duk lekat di tubuh kita, benda tak suci, kena beringat. Sebab cuba tengok orang ni, ku tengok dia doa kan Tuhan terima. Sebab apa? Sebab dia betul tubuh badan dia cuci, benda dia makan pun bersih halal, kehidupan dia tak ada cara haram, dia hidup dia semata-mata Allah, dia tak mengupak ke orang, dia tak jahat suka ke orang, dia tak kata ke orang, dia tak cara haram. Cara haya dengan anak dia, bini dia, lawak lagu mana nak wi anakku selamat daripada api neraka, lawak lagu mana nak wi bini ku selamat daripada api neraka Allah. Hak Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang beriman, kamu jagalah diri kamu dan jagalah keluarga-keluarga kamu naran, daripada api neraka. Ni dok gaduh hal lain. Anak dia mau tulah, tak ngajilah, tak pandailah, dia tulah, dia nilah ni. Kita sendiri kita tak bercara. Kita nak jatuh api neraka kita tak apa. Kita akan jatuh patah api neraka jahanam kita tak apa. Dok gaduh orang, dok ngumpak orang, dok cara orang semata hari-hari. Keaiban diri kita tak apa. Sebab itulah kata Nabi SAW, orang mana duk tengok keaiban orang ni tak akan nampak keaiban sendiri-sendiri. Orang ni tak akan tahu kejahatan diri. Sebab itulah orang duk nampak keburukan orang, duk ngumpak kepada orang, duk tuduh pada orang ni tak boleh jadi baik untuk diri dia. Sebab itulah ulama tasawuf pesan sangat-sangat, anta'budallah, engkau nampak Allah, ka'annaka tarahu, seolah Allah akan nampak Allah. Fa in lam takun tarahu, maka kalau engkau tidak nampak Allah, fa innahu yaraka, Tuhan nampakmu. Walaupun mu tak nampak Allah, Allah nampakmu. Sebab itulah kita kena pakat-pakat beki pun apa. Kita kena hijrah. Kita kena berpindah, bukan dengan kan bapa camah malam ni semata-mata. Kita kena ubah diri sendiri, pakat ubah. Aku silap apa ni, sebab apa doa aku Tuhan tak terima, aku salah ke mana ni, boleh Allah Ta'ala buat aku macam ni. Pakat-pakat fikir, nak buat lagu mana anak kita boleh ngaji, nak buat lagu mana pemuda kita bakat main sejik, pemudi kita boleh ngaji, boleh ngajar, boleh ngaji, nak buat lagu mana. Kita nak pakat fikir.
Ni pakai dok gaduh lah, hawe tu hawe ni, demo tu lah tu, demo ni lah ni. Siapa di sini tak khabar kata nak jatuh lalu bayar dengan kau bila. Ibu bapa ni pakak-pakak fikir dah, pakak-pakak fikir, pakak-pakak hidup, pakak-pakak ni. Kalau kita ni duk jauh dengan orang tua, wak nyanyo ke orang tua, kita kena kembali dah ibu bapa. Kalau ibu bapa kita titik air mata sedih kita dah, buat kita nak mengucap tak boleh nak dekat orang mati, apa nak pesan? Kalau kita buat ayah kita, kalau kita buat mak kita berasa hati, nanti dekat-dekat kita nak mati, kita nak mengucap tak boleh. Supaya juga anak murid buat wituk guru berasa hati, anak murid ni nak mengucap tak boleh. Nah, pada akhir-akhir dia nak mati. Ni ingat molek. Karena birrul walidai uquq walil azab yang amat-amat besar. Malam ni kita duduk di dalam hijrah yang baru, tahun yang baru bersama. Siapa dia ada deraka ke ibu bapa? Siapa dia ada menjedih hati ibu bapa? Siapa dia ada buat ibu bapa berasa hati? Klaim maaf selalu belum pada nak mati ibu bapa. Nama ibu bapa kita mati tak ada nama maaf. Nanti dekat-dekat kita nak mati, dia mahu mengucap mek, mengucap moh, mengucap sau, asyhadu an la ilaha illallah, ataupun la ilaha illallah. Wah tak tahu paling kok lain tak saya dengar. Aku tak mau mengucap. Ya tak, aku tak mau mengucap. Duk lekat di mana tak yah ni mak cik ni. Cik gi, cik mari, kira gi, kira. Oh, buku dia buat orang tua yang berasa hati. Sebab tu dekat yang nak mati, dia tak boleh mengucap. Sebab tu amat nak pesan yang ada dalam padang ni, bawah padang ni, bawah sekolah, bawah kemah ni. Kalau ada silap dan salah dengan ibu bapa, hijrahkanlah, pergi minta maaf. Hijrahkanlah, pergi minta ampun dengan ibu bapa. Takut-takut kita jadi supaya sahabat Nabi, nama Al-Qamah. Al-Qamah dekat dia nak mati, dia sahabat-sahabat lah hajar dia, hei Al-Qamah, ya Al-Qamah, qul la ilaha illallah. Al-Qamah paling piah tak sing mengucap. Maka sahabat-sahabat saning tu goyak ke Nabi, kata Al-Qamah tak mengucap ya Rasulullah. Buku apa? Buku dia tak apa, buat ibu bapa dia sakit hati. Wak kepada ibu yang sakit hati bukunya, Nabi panggil mari ibu dia. Oh poncing, sebab apa Al-Qamah ni tak boleh mengucap? Oh, dia kata ya Rasulullah, Al-Qamah ni dia ada beli kain 2 lah. Kain wika aku harga murah, wika bini ya harga mahal. Buku tu berasa hati, mak dia kata, aku berasa hati pada Al-Qamah, bukunya dia beli kain harga mahal, wika bini dia, wika pada aku kain harga murah. Aku berasa hati, mak dia kata. Mak dia kata aku berasa hati buku tu. Faham tak mampung dia makcik? Tak mampung pada Al-Qamah, tak maaf, tak mau maaf, tak mau maaf, aku tak mau ampun pada dia. Tak apa, aku Rasulullah kata aku nak suruh sahabat-sahabat semua pakat kakuk kayu api, mari kita nak bakar Al-Qamah. Kemudian Nabi SAW goyak pada as-sahabat, hei sahabat mengikuti al-hatab, yakni kayu-kayu api, pakat menghimpung sini, kita bakar Al-Qamah. Kenapa? Kerana yang mati tak masuk syurga dah, mak dia tak maaf dia, dia nak kata la ilaha illallah tak boleh. Oh, apabila Nabi suruh sahabat pakat ambil kakuk kayu api nak bakar Al-Qamah ni, maka mak dia pun lari mari, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ampun. Ni mak ni apabila nak yak dia benci dah ke anak, dia marah dah ke anak, dia murih dah ke anak. Tapi orang nak bakar anak dia tak jangan lagi. Ya Rasulullah, amo belalah kalau Rasulullah nak bakar Al-Qamah, amo ampunlah, amo maaflah, amo ampunlah apa kesilapan amo berasa hati. Maka lepas pada mak ya ampun, mak ya maaf pada Al-Qamah, dia mau nipu hajar, kul hei Al-Qamah la ilaha illallah. Baru Al-Qamah tak la ilaha illallah, barulah kata. Sebab tu kita malam ni kalau ada siapa-siapa yang deraka kepada ibu bapa, maka haraplah maaf kepada ibu bapa. Kalau suami ada deraka kepadanya tok lelaki, padanya suami, mintalah kita ampunlah kepada suami kita, isteri. Kalau tok lelaki jadi dayu, ni pok tak bahu serga kan ni, dayu perak.
Ibu dan ayah semua ni hak jadi dayu. Apa dayu? Yang ni ikut bini nak main dengan orang, nak jadi dengan orang, nak jadi gapo, joli dengan orang. Kita tu lagi tak kata gapo. Kalau ada perangai bening daripada kita semua ni, harap gi minta maaf dengan Allah. Kena saling weh. Kalau tu laki dayus, Nabi sebut di dalam hadis kata, orang ini tak bau syurga Allah. Tak sah kata nak masuk le syurga. Ya tak bau syurga di mula lagi. Bini ya duk main dengan orang, bini ya duk jadi dengan orang. Demo ya tahi bini duk jadi dengan orang. Ya tak ada bini ku dah. Jadi dayu. Maka buat dayu ni kalau adanya minta dia ampunlah dengan Allah kerana dosa ini Tuhan kata mung tak bau syurga dah. Mung tak bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa. Deh. Pas syurga kita nak masuk ni banyak syurga deh. Syurga setengah daripada syurga Jannatul Firdaus tu tinggi sekali. Dan syurga patut bagi orang wa amal mi asmaya Tuhan ampun dosa dia. Pas syurga dia boleh masuk, dia boleh pilih. Mana pilih syurga pertama? Jannatul Firdaus. Hak tinggi sekali. Syurga yang kedua Jannatul Ma'wa. Syurga yang ketiga Jannatul Khuldi. Syurga yang keempat Jannatul Na'im. Syurga yang kelima Jannatul Adnin. Syurga yang keenam Jannatul Darussalam. Syurga yang tujuh nama Darul Jalal. Syurga yang lapan Darul Maqam. Ini syurga bagi orang mi'as maya dengan baik dan molek, maka dia pilihlah syurga mana yang dia nak tegur dan yang dia nak masuk tu, maka boleh. Maka hujung-hujung ni amat nak kecek sikit. Oh, dekat wajah dah. Oi, pasal tak khabar ni. Pas orang pun tak ada gerak ni. Kan nerah dah tak tahu. Dalam pada mo tak nampak ni, kata dia mo duk nerah ke, duk berzikir ke, tak tahu duk tawajuh ke. Zon doa apa duk royak ni sapanya tu pergi tu watai. Nah, boleh jual bagi esok ni orang bukan sama ni. Deh, amun nak royak sikit. Tanda-tanda orang nak bertua. Nak hujung dah ni. Saat ni mau cerita tentang kisah Bal'am bin Ba'urah. Doa yang diterima oleh Allah sebab ia suci hati, tapi nak kata Bal'am bin Ba'urah dekat-dekat yang nak mati sebab ia berdoa, ia terima minta daripada isteri dia kerana terima apa seneka dan daripada amal sebab kecek bini dia, maka ia doa pada Nabiullah Rasulullah Bal'am bin Ba'urah dekat-dekat nak mati jelai lidah sepengah anjing waliyazubillah. Sebab dia berdoa tak kena, dia letak doa dia tak kena, maka dekat-dekat nak mati kata ulama lidah dia jelai serupa dengan seekor anjing. Dia duk panah lek. Deh. Kemudian amun nak cerita yang hujung ni daripada bertanda ke apa? Tanda bagi orang yang bertua. Amun nak kecek malam ni. Dalam masalah al-hijrah ni, tanda orang bertua sama ada daripada ayah, daripada bapa, daripada ibu, daripada pemuda, daripada pemudi, daripada adik dan abang, daripada kanak-kanak semua. Dengan masalah ni, siapa dia nak jadi tanda dia bertua. Tengok sini, tanda orang berumur tu dan bertuahnya. Nabi katakan Nabi katanya katakan desengah daripada kitab yang katanya i'lam anna alamatas sa'adah ihda asyarata khaslatan. Engkau mengetahui bahawasa tanda-tanda bagi orang-orang yang bertua, tanda-tanda bagi orang yang beruntung, tanda-tanda bagi orang yang berjaya dalam dunia ni ada 11 perkara. Ibu apa? Tanda ni boh dalam kilah bagi lelaki, ibu, daripada bapa, ayah dan ibu, ataupun bapa dan ibu, adik dan abang, muslimi muslimat semua kilah molek. Kalau kita ada tanda 11 perkara ni, kita daripada as-sa'idi ataupun daripada apa? Al-faizin. Daripadanya kita saat itu jadi orang yang bertua as-sa'id. Hak Tuhan kata dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun
alladzina fi salatihim khashi'un. Tuhan kata, dan Tuhan berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan katanya, qad aflahal mu'minun, sesungguh beruntung dan bertuahlah oleh orang-orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan Allah, orang yang percaya dengan Allah. Orang ni berjaya weh, orang ni beruntung weh, orang ni bertuah weh, orang ni dapat kelepasan weh daripada api neraka Allah. Orang mana Tuhan kata? Alladzina fi salatihim khashi'un, orang-orang yang di dalam semaya dia, dia khusyuk. Allahu Akbar. Maya ya tak paling kanan, tak paling kiri, tawajuh tengok tempat sujud, ingat kepada Allah, ingat kepada baca Alhamdulillah, lepas Alhamdulillah Ar-Rahmanur Rahim, lepas Ar-Rahman baca Malik. Ini khusyuk. Orang ni bertuah dan beruntung. Kemudian kata ulama, alamat dan tanda bagi seorang beruntung belah kara. Mana sebelah kara? Ihdaha, salah satu daripada sebelah ni apa dia? Ayyakuna zahidan, bahawa seadalah dia tu zahid, lokoh hati. Fid dunia, ia terlokoh hati pada dunia. Perak lokoh hati, tak ada nak mana dunia, ambil padan cukup makan, cukup makan. Tak ada tomuk, tak ada temuk sangat-sangat. Lepas di kebun tu dah. Orang pesin tomuk ni dia tak kaya. Nabi kata orang mana kalau dia ada bukit sebelah lek ni, supaya lek ni bukit Budo ni mah saja bagi dia. Tapi dia nak bukit lagi jadi mah. Orang ni tak kaya. Nabi kata orang ni orang tomuk. Kemudian tanda bagi orang beruntung dan bertuah, orang ni dia tak ada nak sangat kepada dunia, lokoh hati pada dunia. Ambil dunia sekadar cukup makan, sekadar cukup pakai, sekadar cukup minum. Adalah kalau kita ingat mula baboya kita capai 3, baboya kita capai 3 dah, kaya 2 lah, 3 lah, baju ya 3 lah, kaya 3 lah. Baboya capai 3 mula baboya, patut mula toyo sui tak macam. Ini orang zahid hati belakang ni, orang terlokoh hati daripada dunia. Kain pakai dia, kain hak wak semaya sejuk, kain hak wak saling sejuk. Piyah 2 teh, kain sebai 2 lah, patu baju lalai ya 2 lah. Ni orang panggil orang zahid, dan pula orang terlokoh hati daripada dunia. Ini tanda daripada orang bertuah dan orang beruntung di dalam dunia dan dalam akhirat. Makna kata tak ada temu'u sangat. Mik dunia kau dah cukup makan, kau dah cukup pakai. Kalau mula tak yasu kita faham macam ni. Kita tengok baju ya masya-Allah mau pergi ngaji masa tu, kita bertauhid. Dia puasa. Masa kita pun kita budak-budak, masa muda-muda dulu, duk ngaji dia katuk duk lunas. Dia dala katuk dia puasa, klik ngaji tak yasu faham macam. Ngaji dia puasa, tep-tep ulai. Dia baca pukul 2.30 sampai pukul 5 petang. Baca kitab Tauhid, baca Kifayatul Awam. Ngaji dia, bahaya belak tak yasu. Tengok gambar dia kan. Dia mau tak kenal kata Tok Guru, tuan pakai lepas piyah tak akal. Piyah tak akal. Dia mau jumpa kedai kopi, dia mau tak nak pergi mau tak yasu ustaz. Nak pergi mau tak yasu. Nak tak yasu dia tu. Tapi ada mau kecek tak yasu dah. Duk kedai kopi. Supaya mula ada orang tak kenal kata dia tu Tok Guru dah. Kita tengok setagi nak jumpa tak yasu. Ya pun leh masuk lip belakang mu ya soleh dapur, tu baik nak jumpa tak yasu. Hang tahu tak yasu dah kecek dah ni. Lepas tu baju dia kutip kerak weh. Yang kutip kerak jadi bulu weh. Tangi hang molek-molek kerak jadi bulu. Mana nak? Jadi bulu nampak tak molek, jadi korang nampak tak molek. Kerana dia tak ada nak mana ke dunia. Dia tak ada nak mana dunia. Mik dunia koda-koda pakai. Pada mak kata hei tak yasu. Ya. Ya ni kita dah tengok ya ni. Tak ada hijau. Tak ada apa. Payah duk makan, duk minum mik mana? Orang tanya ialah tu dia mau tanya Allah tak yasu faham macam. Dia mau kata ya. Amo duk tengok ya ngaji pagi mik pukul 8 sampai pukul 12. Tidur ustaz ya. Baca pukul 2.30 sampai pukul 5. Malam lepas isyak sampai pukul 12 malam. Dah lagu tu. Hari ke hari-hari. Tapi kita ikut tanya. Dia tak ada apa.
Kita alun ya baca habis. Baca habis kitab pasal-pasal ni kutayik ya baca habis. Lepas tu ya baca tu ya tanda-tanda delkan masalah pop. Ya tak mungkin tengok lagi kitab tu muka tu. Ni tak yasu. Lepas tu amalan ya ni, duk lagu ni dia mau tanya. Ya. Hei. Tak ya ni tak ada kerja apa. Duk ngajar sterik makan mik mana? Ya kata hei pokmu. Ha ya awak bisa. Ya kata hei pok demo pokmu semua ni deh. Supon ni tuai burung titik ya beli burung titik kau mahal. Beri burung titik kau mahal tu ya sakut burung titik ya. Lepas tu tiap-tiap kali mengangguk di padai tu tewah dah. Berlama burung titik dengan suara tu jalan 3, jalan 4, jalan 5. Tiap-tiap kali pergi tewah burung titik ya boleh nama semua. Boleh dengan mutu, boleh dengan tujing, boleh dengan kipah, semua. Nak kali pergi tewah burung titik ya tak biasa kalah. Lepas tu tak sangka tuai tu nak terlupa daripada air dengan upah yang kata. Burung titik tiap-tiap kali mengangguk tu orang panggil boleh juhel semua. Boleh hadiah semua. Boleh rawan semua. Oh tuai malah kata apa? Tak tahu tuai tu nak terlupa air dengan upah. Kerana burung ia ni tewah mengangguk benih semua. Kita pun macam tu ya kata. Rajin duk sebut kelima Allah. Pagi-pagi subhanallah. Pagi-pagi sebut la ilaha illallah. Pagi-pagi sebut alhamdulillah. Pagi-pagi sebut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Hei, rajin sebut Tuhan weh. Pagi hari lagi la ilaha illallah. Pagi hari lagi Allahu Akbar. Pagi hari lagi subhanallah walhamdulillah. Tuhan nak lupa kita. Oh, ya tak Tuhan tak lupa apabila kita ingat ke Tuhan semua ni. Kita ingat ke Allah pagi petang. Tak sung Tuhan nak lupa kita air dengan upah ya dah. Supaya pun titik tak ni dan tewah benih semua, mengangguk benih semua. Tak sung Tuhan nak lupa air dengan upah. Pas kita pun macam tu bangun pagi hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada apa pagi hari? Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا. Kita dah baca hari-hari, pagi-pagi Tuhan dengar kita baca ni. Tak sung Tuhan nak lupa air dengan upah kita. Tak sung Tuhan nak lupa rezeki kita. Ini tak payah suat perbandingannya. Pak kita macam tu ibu bapa. Tanda beruntung kita, yakni kita tak ada tamak sangat kepada dunia. Yang kedua, tanda beruntung kita dengan Allah dan beruntung kita dalam dunia akhirat, an takuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Ni tanda orang beruntung. Ini tanda orang bertuah di dalam dunia ini dan pula di dalam akhirat. Tanda bagi orang bertuah. Yang keduanya, an takuna himmatuhu, adalah himmah dia, adalah semangat dia dalam fil ibadah, di dalam ibadat dan persembahan Allah. Orang ni himmah dia dah sebut kata nak semaya tu, dia tanya, hei orang pergi sejak ni apa dah? Oh tak boleh gaduh dia. Semangat di dalam wa amal ibadah, ada hemah dalam wa amal ibadah, lagi pula wa tilawatil Quran, dan ada hemah dia dalam baca Quran. Maka orang ada hemah, ada semangat, ada kekuatan dalam ibadat semaya sunat, qiyamul lail, dan pula baca Quran semaya jemaah, maka orang ini tanda kata dia saat ni beruntung dan bertuah di dalam dunia dan di akhirat. Yang ketiga, orang beruntung ni juga ayyakuna qalilal qawli fima la yuhtaju ilaih. Orang beruntung, orang ni tak kecek banyak weh. Senyap, banyak senyap.
daripada kecek, ayyakuna qalilal qaul, bahasa ada dia tu sikit daripada perkataan, daripada banyak bercakap. Mana kecek sikit daripada banyak. Kecek saat itu fi ma la yuhtaju ilai, pada barang yang tak berhajat. Kalau barang tak berhajat, maka ia tak berkecek. Orang panggil tarku ma la ya'ni. Supaya kisah daripada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sebab apa panggil anak batu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebab apa dia panggil anak batu? Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebab apa panggil Ibnu Hajar dengan molek? Ibu apa? Kita nak hujung dengan kisahnya Ibnu Hajar. Sebab apa panggil Ibnu Hajar? Kerana Ibnu Hajar dalam mulut ia ada tokar batu 3 butir. Dalam mulut ia ada 3 batu, kau batu 3 biji. Tiap-tiap kali ia nak kecek, dia fikir. Kalau benda yang dia nak kecek tu tak ada faedah, benda yang dia kecek saat ni tak ada muhim, benda yang kecek saat ni tu nak jatuh atas kepala orang, maka dia tak wear tokar batu dalam mulut dia. Tapi kalau dia fikir benda yang nak kecek ni jadi agama, jadi nasihat, beri faedah pada orang, maka baru dia wear tokar batu tu baik dalam mulut dia 3 butir, pasti dia kecek gapo hak dia yang nak kecek daripada al-faidah, daripada benda faedah, benda hak molek, dia wear tu baik, pasti dia buh tokar batu klik. Tu Ibnu Hajar. Ibu apa? Yang 3 maknanya banyak kecek dah. Orang panggil sikit daripada berkata, daripada banyak daripada dia tu berkecek. Nah, lepas tu yang keempat tanda orang beruntung. Mana ayat reka-reka ya. Warabi'atu an yakuna muhafizan 'ala salawatil khamsi. Orang ni dia dapat jaga di atas semaya 5 waktu. Ni salah satu daripada orang beruntung. Apa? Yakni dia dapat jaga semaya 5 waktu. Yang kelima, ayyakuna wari'an, bahasa ada dia tu warak. Dia tu warak fima qalla au kathur, pada barang yang sedikit ataupun barang tu banyak, minal haram, lagi pula wasyubuhat, daripada perkara yang haram, perkara syubhat, maka ia warak. Dia tak gaduh nak ambil benda ni, dia jadi keliru haram ke halal, sikit ke banyak, maka ia cuma. 5 perkara mana ayat malam ni tanda bagi orang beruntung kepada orang-orang berluka sama. Yang pertamanya, orang ni tanda dia bertuah, yakni dia saat ni tu zahid dunia, ambil benda yang sekadar yang cukup dalam makan, dalam hidup, dalam pakai hari-hari, pada dah dia tak ada nak buat harta dunia sangat-sangat dak. Maka ambil kadar cukup, kadar macam orang panggil, dia bahasa cukup dengan apa yang dia ada, dia mada dengan apa yang dia ada. Yang kedua, hemah dia tu untuk ibadat, untuk buat amal tu ada semangat. Lepas tu dia saat ni tu orang panggil apa dia? Yakni bagaimana? Ada semangat dalam baca Quran. Yang tiga, dia tu sikit berkata pada barang yang tidak berhajat. Yang keempat, dia tu satu orang yang dapat boleh jaga kesemaya 5 waktu. Dan pula yang kelima, dia saat ni tu mesedikitkan. Dia tu warok, dia tu jaga daripada perkara-perkara yang tak faedah, daripada perkara yang haram. Warok, tak ambil benda ni dapat syubhat, perkara ni harta syubhat ataupun duit syubhat, maka dia tak ambil. Ibu bapa banyak ni dulu malam ni, masa pun jah malam pukul 11 lebih dah. Belah lebih dah, lepas tu mau kecek 2 jam dah ni. Lepas tu nampak orang pun tak ada gerak apa ni. Alhamdulillah, ibu bapa mana hak mau kecek tu boleh ambil pakan dah. Maka alhamdulillah, itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah kepada orang-orang di sini semua. Patu amak kecek tu kalau tak masuk telinga, patu kasar jadi sigung hati orang kampung sini. Amah agak kemaafan, ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada kanan kiri dah. Patu amah agak kemaafan semua pada orang sini dah. Ini awal kali mau mari dibuka samuk. Duk mari lalu tu, duk lalu sok mudah, tapi mari ceramah dengan secara mari cara rasmi ni, cara jemputan ni kali pertama, awalan ataupun awal marrah, awal kali mari sini. Jadi alhamdulillah lah, tengok pada orang sini terima dengan secara baik, terima dengan secara penuh hati. Tengok baik daripada awal sampai akhir tak ada siapa dia bergerak dia dengar ceramah alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan Allah Taala jadi orang sini
daripada as-salihin. Jadi sini pada orang-orang yang soleh, daripada as-sulahat, daripada orang baik. Patut orang sini pun dapat berhijrah. Patut pemuda dan pemudi sini pun jadi pemuda yang terbaik, pemuda yang soleh. Patut hak orang panggil pemuda yang dapat duduk di wabayat dengan arah hak Tuhan katanya wa rajulun nasya'a fi ibadatillah, yakni satu laki-laki dan pemuda. Nah, wa rajulun syabun nasya'a fi ibadatillah ataupun fi taatillah. Hak Nabi sebut hadis rajulun syabun nasya'a fi ibadatillah, yakni satu laki-laki yang muda ataupun yang mudi, dia tu rajin dalam ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dapat boleh duduk di bayangan arasy ilahi. Nah, duduk bawah di bayangi arasy ilahi. Ibu bapa dan pemuda semua hak risau panggil tetangga tadika, tetangga gapo, dan minta Allah Ta'ala bagi rahmat, minta Allah Ta'ala keberkatan dalam hidup bagi pemuda dan ibu bapa di sini semua. InsyaAllah kita ada masa, ada peluang ke depan pula, InsyaAllah kita berjumpa lain kali dah. Kalau Tuhan wi rezeki, Tuhan wi umur kepada hamba daripada orang sini, kita boleh berjumpa pula InsyaAllah. Kerana masalah ceramah ni banyaklah. Kita naknya ceramah itu dia mau dengar, dia mau boleh beramal, dia mau dengar dah, dia mau boleh buat mikir, dia mau boleh hijrah, ataupun daripada tak molek kepada molek, hak molek pergi pada terlebih molek, kepada hasan pergi pada ahsan, hak molek pergi pada terlebih comel, terlebih molek lagi. InsyaAllah kita pakat-pakat hijrah dan kita tak pakat-pakat berpindah daripada tak baik pada baik, hak baik terlebih baik, daripada malah kepada rajin, malah ibadat pada rajin ibadat, malah sejid kita rajin pada masjid, malah mengaji kita rajin pada mengaji, hak tak mari dengarkan ceramah kita mari dengar ceramah. InsyaAllah kita ada hijrah, kita ada perubahan, kita ada masalah, ada berpindah kita daripada zahir kepada batin, batin kepada pada batin pula. Ada pada hati tak comel, kita pindah pada hati yang comel. Hati dak niat tak baik pada orang, ada hati dak hasad deki ke orang, maka kita palinglah hati yang tak baik tu kepada hati kepada ibadat pada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nilah saja malam ni. InsyaAllah rekod dari saja. Minta Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, kepada hamba dan kepada sini.